Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Sabtu 29 Februari 2020. Kitaran ekonomi domestik amat penting bagi merangsang ekonomi negara selain sebagai sokongan kepada pakej rangsangan ekonomi 2020 yang diumum Perdana Menteri Interim Tun Dr. Mahathir Mohamad Khamis lalu. Timbalan Direktur Bahagian Hal Ehwal Akademik UiTM Cawangan Sabah, Dr. Firdausi Sufian berkata, sektor swasta juga perlu memainkan peranan memastikan ekonomi domestik berjalan lancar. Ia sekaligus mengembalikan kepercayaan pelabur terhadap ekonomi negara. Kunci utama sekarang adalah domestic economy itu memainkan peranan penting. Dan orang haruslah berbelanja dan syarikat-syarikat yang terlibat dalam sektor pelancongan itu kenalah membuat satu promosi untuk orang berbelanja. Dr. Firdausi menyatakan demikian kepada RTM ketika diminta mengulas lanjut kesan pakej rangsangan ekonomi 2020. Pada masa sama, beliau berkata media memainkan peranan penting menangani infodemik. Ia penting untuk memastikan orang ramai mendapat info tepat terutama ketika berbelanja dan melancong. Media massa memainkan peranan penting sekali lagi. Sebab mereka lah dipanggil the frontier to authorize information. Contohnya RTM yang kita ada TV3, Bernamas dan juga Esra Awani, dan semua ini memainkan peranan penting dan konsisten dari segi memberi informasi sebab mereka lah yang akan, bila mereka mengatakan belum, maka orang percaya at least belum. Menurut Dr. Firdausi, beberapa peruntukan yang mensasarkan pegiat sektor pelancongan dan pihak yang terkesan perlu dilihat lebih luas. Ia penting untuk memastikan subsidi yang diberi dapat mengurangkan kos perkhidmatan pengangkutan bagi membolehkan golongan sasar mendapat manfaat, khususnya golongan B40 dan M40. Pakej rangsangan ekonomi 2020 yang diumum Perdana Menteri Interim Tun Dr. Mahathir Mohamad Khamis lalu terus mendapat sambutan positif pelbagai pihak. Di Kota Kinabalu, Persatuan Usahawan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Bumi Putra IKS Nita Sabah melahirkan rasa lega dengan pengumuman pakej rangsangan ekonomi tersebut. Presidennya Datuk Dayang Haja Khatijah Datuk Bachtiar berkata beberapa inisiatif yang diumum bagi mempermudah pinjaman bantuan kewangan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS memberi kelegaan kepada pihak pengurusan industri yang terkesan. Ini termasuk sektor pelancongan dan perusahaan industri kecil dan sederhana IKS. So kami mengaluk-alukan dengan ini PKS juga IKS akan mendapat sales dapat dirangsangkan. Ya? So saya nampak ini adalah satu hadiah daripada Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir kepada kami rakyat biasa yang menceburkan diri dalam sektor industri kecil dan sederhana. Katanya inisiatif seumpama bukan sahaja memberi suntikan semangat kepada usahawan PKS, malah secara tidak langsung menggalakkan mereka terus kekal dalam industri. Pada masa sama, mereka dapat mempelbagai tawaran produk dengan memberi tumpuan kepada pelancong dalam dan luar negara. Dalam perkembangan sama, Datuk Dayang Khatijah turut berpuas hati dengan usaha kerajaan mempercepat proses kelulusan dana sedia ada di bawah tabung infrastruktur pelancongan Bank Pembangunan Malaysia Berhad berjumlah 1.5 bilion ringgit. Pakej rangsangan ekonomi 2020 bernilai 20 bilion ringgit ditunjangi 3 strategi iaitu menangani impak COVID-19, memangkin pertumbuhan berteraskan rakyat dan menggalakkan pelaburan berkualiti. Perkembangan siasatan insiden bot penumpang yang karam di perairan Sandakan 13 Februari lalu. Siasatan kejadian tersebut yang mengorbankan seorang penumpang yang juga anggota pasukan gerakan AM PGA, Korporal Asman Ongkal, 40 tahun, kini hampir selesai. Ketua Polis Daerah Sandakan SCP Muhammad Azhar Hamin berkata siasatan belum lengkap kerana seorang lagi saksi masih berada di unit rawatan rapi Hospital Duchess of Kent Sandakan. Walaupun dilaporkan dalam keadaan stabil, juragan bot berusia 50 tahun itu belum berupaya memberi keterangan. Setakat ni kita ambil dia sebagai saksi dulu. Mungkin kalau ada bukti-bukti keterangan yang menyatakan kecuaian daripada juragan ni, mungkin kita pindahkan dia sebagai suspek. Beliau ditemui pemberita selepas penyampaian sumbangan Yayasan Nur Jauhar oleh isteri yang di-Pertuan Negeri merangkap penaung yayasan itu, Toh Puan Dr. Nurlida Tan Sri RM Jasni kepada Balu Allahyarham Asman Roslina Sari.
turut menerima sumbangan 37 mangsa bot karam dan 24 ketua isi rumah mangsa kebakaran Kampung Sengki. Menurut SCP Azhar, sejurus siasatan selesai kes berkenaan akan dirujuk kepada pejabat peguam negara. Kes disiasat di bawah Seksyen 304A Kanun Keseksaan untuk menentukan sama ada wujud faktor kecuaian dalam kejadian itu sehingga menyebabkan kematian. Sementara itu, Balu Allahyarham Korporal Asman Ongkal melahirkan penghargaan kepada Yayasan Nur Jauhar atas sumbangan yang dihulurkan. Ialah seikhlas hati membagi dengan kami, dengan bersokongan dengan kami anak beranak. Dalam kejadian 13 Februari lalu, bot yang dinaiki 37 penumpang karam selepas bertembung dengan sebuah bot kecil yang sedang ditunda. Tingkatkan integriti, jauhi rasuah. Demikian nasihat Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Arifin Asgali kepada warga kerja Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Selaku Menteri yang bertanggungjawab kepada DBKK, Asgali menegaskan gejala rasuah perlu dibanteras. Ini kerana kegiatan tidak bermoral itu boleh menghancurkan sesebuah organisasi. Untuk memastikan bahawa anggota DBKK khasnya agar menjauhi amalan rasuah ini supaya ianya lebih dapat menumpukan perhatian kepada pembangunan dan juga kerjasama kepada masyarakat. Beliau berkata dalam sidang media selepas merasmikan program bicara integriti dan anti rasuah anjuran DBKK dengan kerjasama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah. Sementara itu, Datuk Bandar Kota Kinabalu, Datuk Nordin Siman berkata, kaki tangan pihak berkuasa tempatan merupakan antara golongan berisiko tinggi terdedah kepada gejala rasuah. Sehubungan itu, beliau berkata DBKK sentiasa berusaha memantapkan integriti dalam kalangan kaki tangan di semua peringkat. Kita membentuk satu jentera yang berkualiti, jentera pentadbiran yang berintegriti. Kerana melalui ini saja dengan sifat integriti menolak rasuah, kita dapat membantu kerajaan untuk membangunkan negeri Sabah dan juga rakyat. Pengarah SPRM Sabah, Karuna Niti, anak lelaki Y Subiah pula berkata, pihaknya sentiasa memberi sokongan kepada program anti rasuah, khususnya anjuran jabatan dan agensi kerajaan. Dengan adanya tabik urus yang baik, kita dapat mengurangkan ketirisan. Kita buat program-program sedemikian ni, jadi untuk mencegahlah daripada menjadi lebih serius. Sementara itu di Tawau, seramai 37 kaki tangan RTM diketuai pengurus penyiaran Tawau, Roslan Hussein melakukan lafaz ikrar bebas rasuah IBR. Lafaz ikrar bebas rasuah ini disaksikan penolong Pesuruhjaya SPRM Tawau Alexander S. Kugi beserta 3 pegawai. Majlis turut diselitkan dengan tayangan video kesedaran tentang bahaya rasuah dalam kalangan penjawat awam. Menurut Alexander, RTM Tawau merupakan jabatan kerajaan pertama di daerah itu melakukan IBR tahun ini. Dalam pada itu, kaki tangan RTM Tawau yang ditemui berazam untuk lebih bertanggungjawab, telus dan jujur dalam melaksanakan tugas masing-masing. Semasa kami mengangkat ikrar tadi, dengan semangat dan ucapan yang penuh semangat tadi, kami merasakan yang tanggungjawab itu lebih berat setelah kami berikrar dan bersumpah untuk tidak melakukan dan terlibat dalam jenayah rasuah ini. Dengan adanya ikrar bebas rasuah ini, kita rasa penuh dengan tanggungjawab untuk mengelakkan daripada menerima ataupun menyogok mereka untuk menerima rasuah. Selaku penjawat awam, kami warga RTM Tawau mengatakan tidak pada rasuah. Pencarian bakat bintang RTM 2020 bagi Zon Sabah bermula hari ini. Program 2 hari itu diadakan serentak di 3 lokasi iaitu Palm Square, Center Point Kota Kinabalu, RTM Senakan dan RTM Tawau. Demikian menurut penerbit pencarian bakat bintang RTM Zon Kota Kinabalu, Ain Sabrina. Katanya, penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur antara 16 hingga 28 tahun. Tapi yang istimewanya tahun ini kita mahukan para peserta ni memuat naik video di IG masing-masing, tetapi hashtag tu bintang RTM 2020 atau BRTM 2020. Dan juga kita buka kepada mereka yang dah berkahwin
Pencarian bakat akan bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang melibatkan 2 saringan iaitu kemahiran berkomunikasi dan nyanyian tanpa muzik. Peserta yang melepasi saringan kedua akan diberi kad untuk mengikuti pusingan seterusnya. Ain memberitahu RTM selepas menjadi tetamu segmen Bah Ngamlah Tu di Konti Sabah FM. Hadiah menarik menanti pemenang bintang RTM 2020. Sedikit perkembangan sukan, Liga Super 2020. Bagi memantapkan persiapan persaingan, pasukan Tambadau Sabah telah menjalani latihan awal di Filipina dan Indonesia yang bagi memastikan kesihatan mental dan fizikal pemain berada pada tahap terbaik bagi mendepani cabaran perlawanan serta kritikan penyokong. Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah, SAFA, Datuk Peter Anthony berkata, pasukan Tambadau memerlukan sokongan padu para penyokong. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah berkata, suntikan semangat daripada penyokong amat penting untuk membolehkan pemain menempuh pelbagai cabaran. Bagaimanapun, para penyokong diingatkan agar sentiasa menjaga disiplin agar tidak mencalar imej negeri. Kita mahu supaya di peringkat tuan rumah kedudukan disiplin kita akan pemegang secara baik. Oleh kerana ini akan menggambarkan bukan sahaja negeri kita, tetapi pasukan kita ini mempunyai sikap yang begitu berdisiplin dan begitu baik ya, untuk pasukan yang lawan. Jadi oleh kerana kita tidak mahu unsur-unsur seperti keganasan. Datuk Peter ditemui media ketika mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal dalam majlis pengenalan dan pelancaran jersey pasukan bola sepak Liga Super Sabah 2020 di Kota Kinabalu. Sementara itu, jurulatih pasukan Tambadau, Kurniawan Dwi Yulianto dari Indonesia mahu penyokong menghargai usaha berterusan pasukan Tambadau untuk meraih kemenangan. Jangan kecam pemain karena mereka sudah berjuang 1000% bahkan. Saya tahu sekali bagaimana loyalitas mereka terhadap tim Sabah ini. Saya tahu hari-hari mereka, bagaimana mereka training, berjuang di game. So sepak bola ini tidak ada yang sempurna menurut saya. Kadang ada pemain yang main bagus, kadang ada harinya yang turun. Perlawanan pertama pasukan Tambadau Sabah akan menentang pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM esok di Kuala Lumpur. Sekian berita Pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Muhammad Syarizam Awang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan sayangi Malaysiaku.